Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Hari ini hari Rabu bersamaan dengan 20 Mac 9 Ramadan. Dah 9 hari dah kita puasa. Saya ingat awak nak cakap 20 Ramadan dah tadi. Saya nak celebrate dah tadi. Kita baru 9 Ramadan ya, kan. Betul. Bersama Bejo ini dan Era Fazira. Bersama kami di Nasi Lemak Kopi O hingga jam 11.30 nanti. Sebab hari ini ada banyak perkara-perkara menarik dan tetamu yang best hari ini. Hebat. Okey, apa yang menarik? Apakah yang tular hari ini? Abejo, silakan. Tadi sahur makan banyak jadi so'ong. So'ong tu gapo pula so'ong tu? Kepada yang tahu perkataan so'ong tu, sila komen dekat Facebook kami Nasi Lemak Kopi O TV 9. Macam biasa Bejo akan share satu perkataan. So'ong. Bagi contoh ayat so'ong. Suhun tahu suhun? Suhun makanan. Dia tak ada kaitan dengan suhun tu. Okey, baik. Kepada baik, hari ini kita nak cerita pasal perkara yang menarik. Hari ini apa yang ada? Silakan. Apa dia? Okey, mengenai equinox, okey. Malaysia alami waktu siang dan malam sama panjang hari ini. Bermakna kedudukan matahari berada tepat di atas garisan khatulistiwa. Sebenarnya tak sama ke siang dan malam kita ni? Kita memang tak sama, Bejo. Jadi hari ini sajalah masa yang sama. Siang dia sama, malam pun sama. Maksudnya dia berlaku setahun sekali ke? 10 tahun sekali ke? Kadang-kadang setiap tahun berlaku. Setiap tahun. Tetapi apa yang menariknya, ada setengah negara dia akan mengalami hari tanpa ada bayang-bayang. So tak perlu takut dengan bayang-bayang sendirilah masa yang hari tu kita tak perlu takut dengan bayang-bayang. Tapi satu soalan saya, bila jadi equinox ni, waktu berbuka sama tak hari ni? Itu tak dapat dan nak nolong sama ya. Dia bukan awal sikit ke apa tak ada? Tunggu saja azan berkumandang. Silalah. Kok azan asar dah boleh ready. Dah awal tak ada. Jadi hari ni kita kat luar kita tak ada beza apa-apalah. Sama saja, cuma siang dan malam tu kita rasa terangnya sama dengan kegelapan. Begitu. Okey, dan seterusnya kita ada Nyau. Si Miao Oyenko. Dan kepada semua penonton di rumah yang ada rakaman video kucing kesayangan korang yang menarik, korang boleh hantarkan kepada kami di Facebook NLKO ataupun upload dekat TikTok dan hashtag kami NLKO TV9. Contohnya macam ni. Tengok tu. Saya ni pencinta kucing tau. So kalau kucing-kucing korang video yang menarik tu hantar yang kat lucu-lucu, kita hantarlah. akan share setiap kali kita bersiaran. Mana tahu Betul. tiba-tiba kucing korang jadi viral, jadi famous. Sebenarnya kucing famous ni banyak dapat job tau. Bukan manusia je, kucing pun dapat job. Kucing punya payment lagi mahal daripada manusia sekarang. Alah, tengok tu. Dia geram je makanannya. Tu dia. Awak pencinta kucing tak? Saya suka kucing. Tapi part nak cuci tu saya kurang suka. Nak yang best-best saja. Okey, jadi apa yang menarik hari ini? Ini semua wanita-wanita khususnya mesti suka. Di hari raya kita mesti nak berkilau-kilauan, nak berhias cantik-cantik. Cara dia cerita tu pun dia dah berangan dah. Cara dia cerita tu memang wanita memang tak boleh lari, memang tetap wanita. So nak cerita pasal raya ni. Hari raya ni memang hari untuk perempuan je ke? Perempuan ni bila diangkat yang dapat nama lelaki. Tengok isteri siapa tu cantiknya, pandainya lelaki. Betul. Jaga. Itu dia. Yang dapat nama pun lelaki, yang keluar pun lelaki. Dan bukan tu je, bukan kita nak berhias kilau-kilauan je, kita nak juga kulit cantik di pagi raya, di hari raya. Ceritanya cantiklah dekat tangan, nak kena ada aksesori dekat leher, dekat kaki. Itu semua rahsia hari ini. Lepas tu nak kena kulit cantik, semua cantiklah di hari raya. Kita sebenarnya pun orang lelaki bila tengok isteri kita melawar cantik, rasa banggalah. Bangga Rasa macam nak ajak kahwin lagi lah. Tak kahwin dengan dia lah. Berani. Tak kahwin dengan dia. Okey, itu hebat. Itu hebat. Tapi kita akan bersama dengan wanita hebat hari ini. Betul. Ikon wanita Pahang. Orang Pahang. Memang bukan kaleng-kaleng.
Orang Koi. Orang Koi. Tapi sebelum kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita ni, kita ada pengarah tersohor Malaysia. Ni jangan main-main. Saya teringin sangat nak berlakon di bawah pengarah paling otai lah saya rasa dekat Malaysia ni. Dia paling otai. Paling otai, dia pengarah, dia penerbit. Sebelum tak kejap lagi saya nak tunjuk bakat lakonan saya. Berani ke? Cuba lah. Cuba lah. Okey, apa kata kita saksikan dulu video ini. Nampak? Tengok tu kamera. Nampaklah dia kata tu. Okey. Roll. Action. Datuk Dr. Muhammad Yusof Haslam, satu nama besar dalam industri seni tempatan. Kebanyakan filem dan drama yang dihasilkannya mendapat jumlah kutipan yang tinggi. Bukannya lepak tak tentu arah. Ana seronok dapat bergaul dengan ramai orang. Sebelum bergelar pengarah, kejaya lakonannya bermula sebagai watak tambahan dalam filem Laksamana Do Re Mi arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dapat bekerja di bawah arahan seorang seniman terkemuka pasti menjadi satu pengalaman manis buat dirinya. Sepanjang kerjaya sebagai pelakon, Yusof membintangi hampir 50 filem dan drama. Pada 1991, beliau mula mengarahkan filem pertamanya berjudul Bayangan Maut yang kemudiannya diikuti filem Pemburu Bayang pada 1993. Sembilu filem arahannya yang dikeluarkan pada tahun 1994 berjaya mencapai kutipan pecah panggung sebanyak lebih 4 juta ringgit. Tidak cukup dengan itu, Yusof turut diberikan gelaran The $6 Million Man apabila filem keempatnya Sembilu 2 yang diterbitkan pada tahun 1995 mendapat kutipan lebih 6 juta ringgit. Nah, jauh. Nah. Tiba. Zap kebal. Selain sebagai pengarah, Yusof turut menumpukan perhatian menjadi penerbit bagi semua filem dan drama terbitan Scope Production. Mempunyai 4 anak, 2 daripadanya mewarisi bakat dan keterampilan Yusof dalam melahirkan pengarah yang hebat bagi menyambung legasi keluarga. Siapa tidak kenal Syamsul dan Safiq Yusof yang turut mempunyai filem dengan kutipan mencecah puluhan juta ringgit, antaranya seperti filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan dan Polis Evo 3. Aspirasi di NLKO hari ini membawakan pengarah filem dan pelakon hebat Datuk Yusof Haslam. Wati, aku dah buat keputusan. Minggu depan, keluarga aku akan hantar rombongan. Aku kata jangan dulu, Jo. Wati, kenapa Wati? Aku dah betul-betul serius. Aku ingin mengawinimu, Wati. Kenapa, Wati? Kamu dah ada jantan lain ke, Wati? Apa kurangnya aku, Wati? Jo! Wati, kenapa ni, Wati? Aku dah ada followers yang ramai. Aku ada job yang banyak. Aku ada duit yang banyak. Apa kurangnya aku? Diam! Kau jangan anggap aku semurah tu, Jo. Tarik. Dah cut? Oh, cut! Dekat, alamak. Tuan pengarah ada di sini. Ini dia para penonton semua bersama kita. Pengarah tersohor negara, Datuk Yusof Haslam. Saya nervous lah. Sipu. Saya berlakon depan pengarah asal filem Sembilu ni. Boleh ke ganti? Apa ni, minta maaf lah. Saya cakap tersohor tu naik takut saya. Saya hanya pengarah kedil. Ya Allah. Rasa nak bersila kat bawah ni. Tapi khabar yelah, tu? betul. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih Alhamdulillah. lah jemput saya dah lama ni. Bintang Sembilu yang saya buat dengan dia, filem Sembilu kan? Sembilu lah pertama. Tahun 1993 kita syuting. Betul. Tayang 1994. Dah 30 tahun. Masih tegak lagi, masih cantik, masih lawa Allah dia. Akbar. Sama juga dengan Datuk lah. Tepuklah sikit. Oi, terima kasih, terima kasih. Saya tengok Datuk punya shot berlakon dalam filem apa tadi yang Bukit Kepong kan tadi. Bukit Masuk Kepong. umur 26. Tak ada beza sekarang. Betul lah, Rupa tu Datuk. ada, rupa tu Cuma ada. hari tu ada misai, mana misainya? Saya dekat cucu ganggu. Cucu ganggu. Bila nak cium cucu dia tolak. Oh, gini-gini. Jadi tak tahu Salah rumah saya. cucu. Tapi isteri saya cukur lagi. Kalau nak cium cucu tu saya kisah. Tahu, okey Datuk, kita mengenali Datuk Yusof Haslam sebagai seorang pelakon. Seperti yang dikatakan tadi, lebih 50 filem atau drama yang telah dilakonkan. Tiba-tiba berkecimpung pula masuk dalam bidang pengarahan. Apa yang membuatkan Datuk beralih arah tu? Benda ni sebenarnya masing-masing ada cerita-cerita, masih ada rasa. Masa saya berlakon filem-filem yang saya lakonkan, lepas tu saya pula berangan. Saya suka tengok cerita cowboy, cerita orang putih, cerita Hindustan kan. Jadi saya kata, apa yang saya nak buat, saya tak dapat. Kalau kita berlakon, kita mengikut pengarah, mengikut penulis skrip kan. Tapi kalau kita menjadi seorang pengarah, apatah kalau you boleh menulis, you boleh buat apa you nak, you bersampaikan apa yang you bayangkan dalam kepala you.
Jadi saya fikir saya nak jadi pengarah, dan masa sama berlakon lah. Tapi bila saya dah mula tumpu kepada pengarahan, saya lebih minat pada pengarahan lah. Kalau saya dapat orang kata melontarkan segala apa yang saya fikirkan, ya, yang saya rasa untuk saya sampaikan kepada masyarakat dalam soal mesej dan sebagainya, ya. Dan saya rasa itu lebih kepuasan bagi saya. Dan mungkin sebab itu jugalah terus menjadi seorang penerbit dalam Penerbit, yes. Saya sebenarnya saya menjadi penerbit ni bermula daripada saya buat drama-drama televisyen pada tahun 85 awal. Ketika itu pensuasaan drama di RTM. Jadi saya buat asal dia, saya cuma nak cari makan dia. Ikhlas cakap lah, saya tak nak kita bangga diri, nak besar diri, tak. Saya ikhlas nak cari makan, saya ada restoran. Atas pejabat kecil dia, tak pernah hantar pejabat saya. Kecil dia, tengah miskin lagi lah. Dia lah staff 4-5 orang. Kita bergerak ke bawah. Jadi tujuan saya buat drama TV untuk kita survive. Alhamdulillah saya dapat lontarkan apa saya nak. Saya buat drama Harimau-Rimba, cerita polis. Cerita polis saya dah buat lebih kurang dalam 2,000 episod dah. Gerak saya dah 1,000 episod. Jadi kita boleh nyampaikan apa yang kita nak. Jadi satu kepuasan bagi saya lah. Kemudian apabila datang satu era, lepas 5 tahun, isteri saya terima kasih kepada isteri saya, Datin Fatimah. Dia banyak beri inspirasi pada saya. Yus, you buat filem, Yus. You buat filem. Saya takut kerana banyak orang buat filem ni, dia boleh katakan kalau 10 orang buat filem, ibarat orang pergi perang lah. Kalau 1,000 orang pergi perang, yang balik itu ada yang tempang, ada yang mati kan. Lebih ramai yang gagal. Jadi saya rasa saya takut. Tapi isteri saya berikan saya satu dorongan, Yus, buat filem, cuba. Kalau berjaya, teruskan. Kalau tak berjaya, Yus, setakat ni you buat drama TV, you jaga restoran. Itu sebenarnya saya tak rangan tinggi. Tapi bila saya buat filem, sukses, semua dengan izin Allah. Bukan sebab saya hebat. Itu saya nak bagi tahu. Tak ada orang saya nak katakan saya hebat, tidak. Saya bagi tahu anak saya, jangan anggap kita hebat. Kita buat sampai daya kita yang menentukan rezeki kita Allah SWT. Itu dia. Dalam pengarahan Datuk, siapa menjadi inspirasi? Ramai. Saya pertama sekali Jim Syamsuddin. Saya berminat Jim Syamsuddin. Jim Syamsuddin saya tengok dia pengarah yang tegas. Lepas tu Jamil Sulong. Filem pertama saya dengan Jamil Sulong. Lepas tu Osman Hafsyam. Mereka merupakan pengarah-pengarah yang menjadi idola saya lah. Dan mereka merupakan pengarah yang serius. Dan kita senang berbincang dengan diorang kan. Itu dia. Datuk ni nampak je sebenarnya macam nampak tegar bila mengarang, nampak garang Tapi jiwa tisu. Dia kalau tulis skrip mengalir mata. Kita nak cerita filem Sembilu pada tahun 1993. Dia start shooting 93, tayang 94. Macam mana terjumpa kakak cantik ni? Hai. Itu bekas saya rajin, isteri saya rajin buka majalah. Maksud kita nak ambil Sophia Jane sebenarnya. Belum masuk lagi. Jadi Sophia Jane, masuk Sophia Jane, Awi dah saya dah ambil di Pemburu Bayang. Lepas tu Sophia Jane kita berlabar ni tapi respon tak ada lah. Jadi mungkin tak minat kan pasal melibatkan penyanyi semua. Jadi isteri saya kata nampak gambar. Ini kata, Yus, lawa perempuan ni. Waktu cantik kata tu. Kemudian wartawan, 2-3 wartawan bagi tahu saya, kata, Aslam, why not you ambil dia ni ratu cantik? You boleh panggil screen test. Dan kebetulan pula Awi pula dah kenal kan. Kan? Dia memudahkan proses pula. Jadi saya panggil dia datang dengan mak dia datang jumpa dengan saya ingat lagi. Era boleh berlakon. Datuk janganlah lakonkan. Cuba. Muka tu takut Tapi alhamdulillah saya walaupun sikit, saya sekejap tak sampai 10 minit saya test ya. Saya rasa boleh. Begitu juga saya buat dengan Zainal Zain. Zainal Zain jumpa saya, "Bang, adik tak boleh bang. Adik ni rumput tak lawa bang." "Siapa cakap kau tak lawa?" "Kau lawa." Kata Fazira lawa. Saya ada mata saya, mungkin pandangan saya ni mungkin salah. Tapi pandangan saya orang lelaki. Tapi era untuk watak heroin, watak tu perlukan wanita yang soft spoken kan. Yang Zainal Zain saya tengok watak dia, saya rasa dia watak penggoda kita. Jadi benda ni secara spontan lah ya, bukan kata apa-apa. Kadang-kadang kita punya pilihan tu Allah Ta'ala nak bagi jalan. Betul. Itu rezeki saya. Mungkin ada something lah yang Datuk Yus Aslam tak pernah cerita dekat luar sana pasal era ni. Masa syuting ke. Nak tahu juga tu. Tadi Datuk dah lakon kan dah gitu. Kenapa saya era Fazira ni saya kagum lagi dia. Saya melihat era Fazira ni 30 tahun. Maksudnya 19 tahun lakon. 19 tahun. Saya mengalahkan era Fazira usia saya 39 tahun. Usia Syamsul sekarang. Mengalahkan era Fazira. Jadi orang kata ni kita mencubalah. Cuba tengok alhamdulillah. Tapi saya era Fazira
Dia very soft spoken, lemah lembut dan tak pernah melukai hati saya tau. Tak pernah melukai hati saya. Itu satu. Kalau dia marah apa dia marah. Tak ada setengah-setengah. Kalau pelakon tu dia agresif kan. Okey, dalam filem Maria Mariana, itu watak polis. Tercabar dia. Dia lemah lembut, nak pegang pistol pun. Kan? Kita tegas ini kan. Sebagai police officers kan. Tapi ada satu babak dia buat soal siasat saya. Soal siasat. Jadi soal tu lembut. Cakap. Saya kata cakap. Kan? Cakap. Kan buat. Tak boleh. Macam nak nangis. Dia pun balik masuk kereta, dia diam. Atira, you rest hari ni. Besok you start dia. Mosar muka. Besok datang okey. Saya asal-asal okey. Dia ada bakat besar. Alhamdulillah. Dan pilihan saya tidak silap. Ya. Itu juga Zainal Zain, begitu juga Awi. Okay. Itu dia. Dan hasil tangan Datuk melahirkan seorang primadona yang Alhamdulillah, rezeki saya bertemu dengan orang yang tepat. Tapi bila bercakap tadi, Datuk cakap tentang anak Datuk kan, kita tengok anak tu Alhamdulillah menjadi pengarah. Dia macam dirancang-rancang. Adakah didorong ataupun minat mereka sendiri sebenarnya? Dia begini ya, saya datang daripada keluarga susah. Orang tua saya orang susah, kita adik-adik ramai. Kita ni, saya menjadi pengarah, saya berlakon. Bila berlakon, tengok pengarah kerja, tengok buat skrip, kita ambil skrip, kita baca, sebab drama-drama televisyen. Jadi itu proses pembelajaran saya. Kita melalui pengalaman, fieldwork. Tapi anak saya ni, dia orang beruntung, bapa dia producer filem, yang company saya ketika tu masih kuat, tegap lagi. Proses dia adalah proses pembelajaran tu, skop production tu jadi sekolah filem dia. Dia datang tengok syuting apa semua. Syamsul nak berlakon, saya bagi dia berlakon. Dia buka skrip, tengok dia cuba-cuba buat skrip. Itu proses pembelajaran, fieldwork. Dan benda ni boleh katakan bagi saya, ditambah pula dengan dia belajar masuk ke pengajian filem lah, dia college. Segitu juga Syafiq. Jadi mereka dapat dua. Saya dapat pengalaman macam Piramli, pengalaman, proses pengalaman. Tapi dia dapat pengalaman dan juga akademik. Jadi dua-dua bagi saya. Bagi saya, kalau kita mengatakan elok kita ambil pengalaman saya pun tak setuju. Kalau kita combinekan antara pengalaman dengan akademik, lebih baik. Itu yang menghasilkan 100 juta punya filem. Ya, betul. Ini semua dengan luar biasa. Ya, betul. Baik, mungkin apa pesanan Datuk? Kita tengok sekarang ni banyak pengarah-pengarah muda ataupun content creator juga dikira sebagai mereka menghasilkan karya mereka sendiri di dalam platform social media juga. Okey, apa pesanan Datuk? Pesanan saya, okey, saya nampak, saya rasa kagum hari ini banyak pengarah-pengarah muda. Macam apa yang Syamsul Syafiq pernah cakap apa. Syamsul Syafiq jadi pengarah kerana bapa ada syarikat yang masih berdiri. Kalau sekiranya tak ada, memang tak ada peluang lah. Jadi saya tengok dengan adanya social media hari ini, zaman digital, dia buat konten, dia buat drama, dia buat apa, dia boleh bercakap, ya, boleh jadi penyanyi pun sekali kan. Ini satu perkembangan yang sihat. Dan kita sebagai orang lama, kalau orang lama ke orang baru, kita harus mengalu-ngalu kedatangan dia orang. Berbakat. Jangan kata kita berbakat. Di luar sana beribu, peluang tak ada. Tapi dengan adanya media sosial hari ini, dalam keterbukaan dunia media pada hari ini, saya rasa ramai akan jadi orang-orang filem yang berjaya kalau mereka join film industri. Ya, itu dia. Jadi jangan orang kata separuh jalan ya. Bila ada bakat tu teruskan hingga masuk ke dalam industri yang sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. Nanti kita kopi-kopi di luar di tepi, mana tahu ada job. Nanti kalau nak cari pelakon boleh tadi. Boleh mesti digandingkan kan. Digandingkan jangan jadi mak dengan anak ya. Boleh. Okey. Lepas ni kita nak berbicara tentang ini dia kilau-kilauan di pagi raya. Selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Orang perempuan wajib tengok. Nasi Lemak Kopi O. Lemak Kopi O. Okey, kita jangan buang masa lagi. Inilah topik yang paling menarik untuk wanita-wanita. Sabar. Dia bila ada satu benda tarikan kat sebelah dia, korang tak nampak dekat skrin apa yang ada sebelah dia, tapi dia punya super excited. Okey. Sabar. Tapi sebelum tu kita tunjuk yang betul-betul ada depan mata ni. Kita tengoklah visual ni. Abejo nak kongsi something untuk menyegarkan mata kaum-kaum hawa di rumah pagi ni lah. So kita ada sebenarnya saya pun tak tahu macam mana dapatnya nama unik gelang emas ni.
Antaranya nama-nama kita tengok memang ni, unik. Antaranya pulut dakap, nampak tu? kuih je. Pulut dakap. Bukan. Itu pulut makanan, dakap bukan. Ni biji anggur, nampak kecil-kecil. Itu dia. Ini pula biji jagung. Biji jagung. Biji jagung ni first time saya dengar. Ada pula lipan. Ini paling popular lipan ni. Kalau dapat ni berat sebelah tangan. Selalu jumpa lipan lari je. Yang ni tekam ni. Ini topi. Topi pun ada Topi. Ini nama-nama baru bagi saya ni. Topi pakai kat tangan. Ya, betul. Itulah dia. Ini semua ni boleh didapati di kedai emas Perling. Jadi hari ini bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O, Puan Nurul Aini Muslim, pengasas kepada kedai emas Perling. Apa khabar? Apa khabar, ya, Puan? Apa khabar? Jumpa lagi. Silakan, dapatkan. Jumpa lagi, Bang Fiza. Berjumpa lagi kita, Puan Nurul. Apa yang nak? Tengok tangan Puan Nurul. Tangan dia. Tengok tangan dia. Ni kalau pergi raya rumah orang masuk Assalamualaikum nak beraya. Cantik. Okey, mungkin Puan Nurul kita terus je lah pada topik kita ni kan, pada cerita-cerita emas ni. Dah sakit mata saya tengoknya ni. Ni apa dia, bagaimana nak memilih panjang, lebar, rantai tangan dalam koleksi yang ada dalam kedai emas Perling ni? Contohnya macam kalau kita dekat TikTok tu, kita bagi tahulah, kita ambil tali measurement, kita ukur, lepas tu kita tahu berapa comparison, lepas tu kita pun beli berdasarkan apa yang ada tertera dekat TikTok. Kalau kita nak datang ke kedai emas Perling, kita terus pergi mencuba rantai tangan tu. Jadi ada banyak variation barang-barang kemas rantai tangan. Antara yang paling famous adalah barang-barang kosong, lebar tetapi mampu milik. Barang-barang kosong tapi lebar. Macam contohnya lipan, yang trending sekarang Koko UFO, yang macam bulat-bulat ada pasir tengah tu kan. Koko UFO. Nama dia kan Koko UFO. Dia dah ada banyak vibration. Ada Koko pasir, Koko UFO, lepas tu ada lipan, ada Koko lipan. Ini pattern-pattern yang sekarang macam trending lah. Saya tak tahu saya pergi kat zoo ke pergi kedai barang kemas sebab ada lipan, ada segala haiwan kat sini. Dia siapa yang bagi nama ni semua ni sebenarnya? Sejak azali dah memang masa saya masuk industri ni memang namanya macam tu. Okey. Mungkinlah saya rasalah dia tengok bentuk lebih kurang sama dengan lipan, lipan betul. Tapi sekarang kalau macam tu, saus ni sangat trending. Dia ada macam-macam version dia punya saus. Ada saus diamond cut, saus pasir, ada yang daripada 10 gram sampailah ke 50 gram. Itu memang sangat hot selling sekarang. Okey, kalau kita dengar macam-macam nama tu, apakah koleksi yang paling orang kata popular, yang paling panas lah dalam nasi lemak pula kedai emas Perling ni? Selain daripada kita ada collection barang kemas, kita juga ada rangkaian orang kata apa? Gold bar. Gold bar. Sebab ada setengah lelaki atau wanita dia tak pakai barang kemas. Dia nak mengumpul gold bar ni, contohnya macam 0.5 gram. Boleh dia buat macam edition raya. 0.5 baru RM200. Kita masukkan dalam sampul raya, kita bagilah hadiah kepada anak saudara ke. Dia boleh convert. Ini ada value? Ada. Kalau kita trade in balik, dia value dia lebih, susuk nilai dia sangat minimum compare dengan barang kemas sebab dia tak ada upah. Okey. So dia mengikut harga emas masa juga berat. Kita boleh nampak macam ni 0.5, ni 1 gram, ada juga separuh dinar, ni macam dalam 200, dalam 440, yang ni dalam macam 900 lebih, macam tu je. Kalau macam orang yang suka buat collection, dia ada buku, lepas tu dia masukkan dalam slot-slot buku dia buat simpanan. Okey. Ini kalau kita katakan kita nak jual balik, kita pergi ke kedai emas Perling juga ke atau ke mana-mana kedai? Mana-mana kedai emas ataupun mana-mana kedai pajak semua ambil sebab dia adalah emas. Alright. Okey, lepas tu kalau kita tengok pula tangan di jari-jari itu penuh, di jari itu dengan cincin-cincin. Jadi mungkin boleh cakap bagi tahu berapa jenis design cincin yang ada sebenarnya ni? Saya kat kedai ada dalam 1,500 hingga 1,800 cincin. Jenis? Bukan collection dia, kuantiti. Kuantiti. Jadi kalau macam orang nak merisik kan, contohnya merisik, ada cincin macam belah rotan, cincin permata, ada yang zirconia punya batu, ada diamond pun ada. Cincin-cincin fashion ni memang banyak lah kat kedai emas Perling, ada dekat 11 dulang. Jadi kalau pergi tu macam orang aim nak beli satu, pasti dia keluar beli 2-3. Lepas tu disalahkan kita sebab adik banyak sangat kadar rambang mata ni. Macam mana ni dik?
Dia terbeli. Dia pun duduk 2-3 jam beli cincin aja. Tapi kita layan dengan hati yang terbuka. Betul. Sebab semua orang happy. Okey, itu adalah cincinnya ya. Ni pula kalau kita nak bercakap tentang rantai. Rantai leher. Kalau rantai pula yang macam mana? Yang dia cerita pasal padu tadi cerita padu lebar kosong. padu. Macam Apa mana benda tu? tu? Dia kalau padu ni era dia kan kecil. Dia kecil tapi ramai orang suka sebab dia evergreen. Macam yang saya pakai ni dalam 60 gram, yang ni dalam 20 gram. Dia berat. Dia berat tapi dia macam tak berbunyi. Ramai orang suka pakai barang tak ada bunyi. Kalau dia macam yang kosong ni dia macam ada keling ada bunyi. Dia ringan sikit lah. Tapi ada orang suka pakai yang besar-besar supaya macam bersemangat lah tengok hari-hari. Kan? Tapi nak buat kerja tu kita kena hati-hati pakai. Okey. Jangan sampai kemek pula. Okey. Tapi kita bagi tahu supaya customer tak marah kita kemudian hari. Jadi kalau okey, bila bercakap tentang dah rantai ni, kita beralih kepada ni rantai ni pula. Rantai leher macam kat Perling tu ada macam yang pattern macam pintal ni famous lah. Dia famous. Lepas tu orang suka yang macam bubut ni sebab dia nampak macam besar tapi tak terlalu berat. Betul. Kalau you nak pakai lipan dia macam tu tak payah pakai loket lah sebab dia dah lebar. Okey. Nanti loket nak masuk pun tak muat. Ini semua ni padu ke kosong? Ini semua kosong. Oh, okey. Ini siput. Jadi kalau besar-besar selalunya kosong, tapi kalau kecil-kecil itu padu. Betul. Ini padu tak ada lah ni. Kita tak bawa. Sebab kita main besar-besar ya. Tak boleh nak macam lah. Nanti dah habis miss call saya. Lagi satu, loket yang famous sekarang ni, show loket ni, loket love ni. Oh ya. Loket love ni kita boleh laser nama Era Fazira. Siapa lah nak beli untuk saya? Ada tak? Order kan. Awak jangan nak buat tengok-tengok. Tolong order untuk isteri. Baik. Saya buat tak dengar ni. Saya tak nak jadi mangsa je lagi. Bagaimana pula dengan subang? Subang ni macam ada pattern macam subang katup aja. Subang katup tu yang macam katup je lah macam tu kan. Ni pattern saya buat besar sebab kamera boleh nampak. Kalau kecil tak nampak sangat. Lepas tu kita ada pattern macam jurai-jurai macam tu. Dia selalu macam Indonesian dia suka pakai yang jurai-jurai ataupun yang free hair kan. Kalau yang macam pattern macam ala-ala macam ada warna 3C sikit macam ni. Wow, ini moden lah ni. Moden. Pakai besar lah. Kalau pakai tudung tak boleh lah pakai. Betul. Yang kalau pakai tudung tu pakai macam kecil-kecil je. Yang ni macam mana nak dapatkan produk kedai emas kita berada di platform, mata? Ada dekat website ada, boleh buat purchase. Ada dekat TikTok beg kuning, TikTok beg biru pun kita ada. Ataupun walk in senang. Pasti rambang mata, confirm. Dekat Johor lah tadi, kedai emas. Betul. Ni Puan Nurul, cubalah bagi sepatah dua kata kepada suami-suami kat luar sana. Kita perempuan kita confirm. Lelaki yang takut macam Fizo ni. Abang-abang, saya nasihatkan jangan takut invest untuk isteri. Sekali kalau happynya isteri, suami rumah tangga pasti bahagia, betul tak? Setuju. Lagi satu, kalau kakak-kakak malam dia tidur lena, dia tengok live kedai emas Perling, dia mesti pujuk-pujuk. Jadi abang dah save duit yang abang sepatutnya beli untuk benda yang unnecessary. Abang dah actually saving kat tangan, kat badan, satu badan kalau dia. Kalau susah-susah abang juga yang ngeling tangan kita betul dia. Boleh tak kita nak tu kita nak. Kalau abang mampu dengan kedai-kedai emas abang beli dek. Okey. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurul Aini di atas perkongsian ni. Ada kata-kata terakhir ke? Jangan lupa datang hari ni sebab hari ni adalah promotion anak Johor. Ada promotion, ada kurang lagi RM2 per gram dan jika anda hadir, anda boleh dapatkan promotion ini pada hari ini. Tunjukkan IC saja kepada salesperson. Baik, nasib baik saya bukan anak Johor. Kepada akak-akak, akak-akak kat rumah tu boleh ambil tisu, lap mulut, jangan terlopong sangat tengok emas tu. Kita nak berehat dulu ya. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan ikon wanita Pahang. Hebat ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi
Okey, kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan seorang wanita hebat, ikon wanita Pahang. Bila bercakap tentang ikon wanita hebat ni, kita ada ramai sebenarnya wanita-wanita hebat yang mungkin kita tidak war-warkan, tetapi hari ini dia sebab apa? Sebab kita orang kata nak meraihkanlah kehebatan wanita. Maaf ya, Abang Jo. Hebatnya seorang wanita tu ada lelaki juga sebelah dia. Nak juga. Okey, kita ada 5 wanita Islam berpengaruh. Mungkin ramai juga yang tahu, tetapi antaranya ialah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu. Keduanya Ummul Mukmin Aisyah binti Abu Bakar. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh tengok dekat kita punya skrin. Ya, dan yang ketiga Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam binti Imran. Dan yang kelimanya ialah Asyah binti Muzahim. Ini adalah antara wanita hebat Islam sepanjang zaman yang telah menggegarkan dunia, yang telah memberi impak yang positif kepada kita semua. Benarlah bagai dikata tangan wanita yang menghayun buayan itu bisa menggegarkan dunia. Ya. Betul. Kalau dia bersuara pun menggegar semua. Menggegar. Jangan bagi marah. Rumah, papan semua bergegar. Okey, bersama kita hari ini, ini wanita hebat ya. Beliau merupakan seorang lawyer. You don't play-play. Jangan main-main. Lawyer. Okey, bersama kita Siti Nurul Hidayah Ishak. Selamat datang ke Nasi Lemak Kopi O, Puan Siti. Merupakan seorang ikon wanita Pahang pada tahun 22 dan 23. Ya. Dan hari ini dia ada sesuatu nak kongsikan kepada kita dan juga nak memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Ya, mungkin Puan Siti boleh ceritakan sedikit kerjaya sebagai seorang lawyer dulu. So, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih pada Nasi Lemak Kopi O. Dan dia double teruja lah sebab ada Kak Era ni. Kan? Betul, dengan berjur sekali, alhamdulillah. Saya wakil kepada semua wanita hebat di Malaysia sebenarnya. Siti Nurul Hidayah binti Haji Ishak, 39 tahun, anak 4 orang, peguam bela peguam cara, peguam syariah, Pesuruhjaya Sumpah, pengurusi Kelab Ikon Wanita Malaysia Cawangan Negeri Pahang, dan juga Setiausaha Sekretariat Pahang for Palestin. Saya juga NGO yang kerap buat kerja amal di Palestin dan juga negara-negara Syam. Bermula 2010 saya diterima masuk sebagai peguam bela peguam syara. 2015 sebagai peguam syar'i, 2021 sebagai Pesuruhjaya Sumpah, dan selain daripada itu bermula 2014 saya dah buka firma guaman sendiri. Tahun ni tahun yang ke-10, alhamdulillah. Dah ada 3 cawangan di Temeloh, Kuantan dan juga Kemaman. Masya-Allah. Jadi saya bergiat aktif sebagai peguam. Dalam masa yang sama saya sangat passion untuk buat kerja-kerja urusan untuk empowered women. Itu passion lah kan. Walaupun sibuk berkerjaya, kalau suka tengok juga. kan apa yang Puan kongsikan tadi, banyak dia punya komitmen dengan career kan. Macam mana cabaran, mungkin boleh kongsikan apakah cabaran yang dilalui? Pembahagian masa. Itu soalan yang selalu kerap orang tanya saya. Sebab bermula 2010 saya dah jadi seorang peguam. Setahun pertama sebagai peguam jenayah. Bawa kes rogol, liwat. Saya pernah bawa kes liwat abang, liwat adik. Abang umur 15, adik umur 12 tahun. Lepas tu setahun pertama tu walaupun singkat tapi pengalaman dia sangat mahal sebab kita bawa kes kriminal ke mahkamah. Jadi selepas pada tu 2011 sampai sehingga sekarang saya adalah peguam hartanah dan juga peguam corporate. Di situ saya polish skill untuk macam mana kita berinteraksi dengan klien, bukan mudah. Kan? Banyak pihak kita kena berurusan dan nak convince syarikat-syarikat korporat dan juga kerajaan negeri. Saya peguam kerajaan negeri Pahang juga. It's not easy. Kita nak gain confident kan. Sibuk jadi peguam, tapi dalam masa yang sama saya tak tahulah, masa tu Allah izin dia macam ada je ruang untuk flow saya. Flow tu cantik. Tipulah tak penat. Tapi saya lepaskan lelah saya tu dengan saya buat kerja amal ni adalah
passion, kegembiraan saya lah. Okey. Dia macam tu. Jadi bila kita tengok dengan kejaya demi kejaya dengan cabang-cabang yang baru, sekarang ni difahamkan ada cabang baru lagi. Ada cabang baru. Dah berkecimpung pula dalam bidang perniagaan. Ya, Masya Allah. Macam mana pula boleh ke situ pula tu? Macam ni, saya masuk dalam ikon wanita Pahang ni, saya bertanding. Bertanding, dia dicalonkan dan kita ada interview, kita ditapis. Bukanlah mudah untuk jadi ikon wanita ni. Dan bila kita dah masuk, setiap negeri ada ikon wanita masing-masing. Antaranya Rita Sosialawati untuk ikon negeri Selangor. Kita ada juara kita CPG, Tycoon produk kosmetik, followernya berjuta di TikTok. Jadi bila kita masuk dalam bidang yang semuanya ada produk masing-masing, kita peguam bercakap dengan Leo je kan. Jadi bila setiap orang datang bawa dengan kekuatan berniaga produk, saya rasa macam mana saya nak jadi macam dia orang. Dan I challenge myself. Saya kata saya pun kena ada produk lah. Kan? Tapi dengan niatnya bukan saya nak fokuskan kepada produk ni semata-mata, tapi di sebaliknya sebenarnya Kak Era dengan Abang Jo, saya nak empowered woman untuk galakkan mereka suka berniaga. Betul. Kan? Jana pendapatan sendiri. Sebab mungkin bidang pekerjaan saya perlukan pendidikan untuk jadi peguam. Profesional kan. Macam mana saya nak bercakap dengan wanita kat luar sana tu untuk maju ke hadapan dengan berniaga. Jadi saya sebelum saya bercakap, saya buat dulu. Kan kita nak cakap dengan orang, kita kena buat dulu kan. Betul. Jadi saya pilih apa yang saya boleh buat. Saya pilih Retalk Food, makanan yang boleh terus buka seci ni. Saya ada bagi kat Era dengan Baju juga nanti, insyaAllah. Kita ada banyak produk dekat sini. Bermula pada bawah, betul ni. Betul. Bawa produk makanan Pahang lah. Kan Sambal sambal hitam hitam Pahang mesti ada, kena ada. Wow, itulah. Sekarang kita faham lah kenapa Puan Siti ni dinobatkan sebagai ikon wanita Pahang. Satu demi satu kejayaan yang diraihkan. Sekarang dah berkecimpung pula dalam bidang perniagaan. Dah berapa lama tu? Baru ya? 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi jualan ni dah lebih hampir cecah kepada 3 ke 4 ribu pack. Masya Allah. Jual hanya kat kawan-kawan je. Ya Allah. Tak ada pun pergi ke social media. Tapi saya suka dia punya direction lah untuk membantu wanita-wanita. Ya, saya nak engage, saya nak engage dengan wanita. Sebelum ni saya jadi speaker hal undang-undang. Hak wanita jangan ditindas. Apa dalam syaraknya, apa hak wanita untuk perjuangan wanita. Tapi yang datang jumpa saya juga tentang puan macam mana nak berniaga. Macam mana nak berniaga? Macam mana nak bercerita ni? Macam mana nak cakap ni? Jadi saya kata saya kena buat sesuatu. Mungkin ada pesanan khas lah untuk wanita-wanita di luar sana selaku seorang usahawan, peguam dan juga ikon wanita. Allah. Selain tu saya tak sebut tadi, saya juga NGO yang kerap buat kerja amal di luar. Jadi apakah maksud saya di sini? Kita ni kena sentiasa tanya dengan diri kita. Apakah contribution kita kepada masyarakat? Kita bekerja cari ruang, betul, tapi kena sentiasa tanya, apa yang aku dah bantu masyarakat aku? Sebab hidup bukan kerana wang ringgit je. Sebab esok kita, Allah tak tanya duit kita banyak mana. Allah tanya sebanyak mana yang awak dah bantu orang sekeliling. Jadi teruskan bekerja dan berkejaya, tapi sentiasa tanya dengan diri, apakah komitmen yang kita boleh bantu masyarakat. Kalau saya pilih konteks dia wanita, jadi mungkin orang lain boleh pilih konteks masing-masing, insya-Allah. Jadi sentiasa memberi komitmen kepada masyarakat. Saya pilih untuk empowered woman. Jadi selepas pada ini saya dah habis dah sesi saya sebagai wanita ikon negeri Pahang 2022 dah habis dah. Kepada ikon-ikon baru di semua negeri, tak semestinya Pahang sahaja. Borang sedang tersebar luas. Calonkanlah diri anda. Jadilah wanita yang boleh memberi inspirasi kepada wanita lain, insya-Allah. Itu dia kata-kata semangat yang memberi saya sendiri semangat lah. Saya rasa saya perlu cabang-cabang baru. Okey, terima kasih Puan Siti Nurul Hidayah Isa kerana bersama dengan kami. Dan selepas ni kita ada ni 1, 2, 3 Siap lauk berbuka. So ini kita nak share satu resepi udang masak kari kering. Wow, sedap ni. Bab masak kita bagi dia. Apa kata kita saksikan video ni? 1, 2, 3 siap lauk berbuka. Bersama saya Bang Zam. 1, bahan-bahan. 2, cara memasak. Ketiga, siap. Menu kita hari ini udang kari kering. Jom kita tengok bahan-bahan. 1 sudu serbuk cili, beberapa tangkai daun kari, cili padi 5 ke 6 batang, buah keras 2 biji yang ditumbuk halus,
2 sudu serbuk kari ikan, 1 biji bawang besar, 1 inci halia, 3 biji bawang kecil, 4 biji bawang putih, 10 ekor udang betina dan sedikit air. Tunggu apa lagi? Jom kita masak. Kat sini minyak telah dipanaskan. Tumiskan bahan-bahan yang telah kita iris. Seterusnya, masukkan daun kari. Sebelum tu, serbuk kari kita kena bancur bersama dengan sedikit air. Masukkan ke dalam kuali. Masukkan serbuk cili. Masukkan buah keras yang telah dikisar. Tumiskan sehingga kari pecah minyak. Masukkan sedikit air. Okey, kemudian kita akan masukkan udang, cili padi. Okey, seasonkan garam dengan gula. Dan kita masakkan sehingga udang masak lebih kurang dalam 2 ke 3 minit. Satu, dua, tiga, siap. Lauk berbuka. Menu kita hari ini, udang kari kering. Selamat mencuba. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Baiklah, kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O hari ini 20 Mac dan bersamaan 9 Ramadan. Dah 9 hari dah kita puasa. Ya, betul. Sekejap je. So, tinggal lagi 21 hari nak raya. Oi, udah kira Kena lah. Tapi apa pun dengan keadaan cuaca sekarang ni, minum air yang cukup waktu berbuka. Agak panas juga lah. Untuk kecantikan kulit. Cakap pasal kulit ni, apa kata kita saksikan dulu bingkisan kita. Kita cerita pasal perempuan je ni, tak apa. Kita layan je. Pencuci muka bagi saya dia membersihkan muka. Selain itu dia biasa hilangkan kotoran dan minyak-minyak. Pencuci muka tu dia berfungsi untuk menghilangkan atau mencuci segala kekotoran yang terkumpul dekat muka. Tetapi disebabkan saya adalah pengguna makeup setiap hari, jadi saya menggunakan pencuci muka tu untuk menghilangkan kesan-kesan makeup yang ada pada muka. Moisturizer ni dia lebih kepada melembapkan balik muka. Letak pun macam saya ada pokok-pokok jerawat ni, dia bagi pudar saya punya pokok-pokok jerawat, dia berawat. So function moisturizer ni dia bagus untuk kita lembapkan kulit kita. Lepas tu untuk kita licinkan kulit kita, haluskan kulit kita. Kenapa saya suka pakai sunscreen? Contoh bila kita nak keluar, sekarang ni musim-musim panas. Bila kita pakai sunscreen, insya-Allah kita punya kulit kita akan dilindung daripada sinaran UV. Saya menggunakan sunscreen yang mempunyai SPF 50 dan ke atas untuk perlindungan yang kira maksimum lah untuk kulit saya. Ya, ketua abang tu tadi cakap saya pakai moisturizer pelembap. Ya ke? Macam tengah baca skrip. Awak sendiri gunakan tak produk-produk apa untuk kulitmu, wajah saya awak? pakai. Tapi kalau time saya cuci muka, saya pakai rumah saya tengok terkejut lah. Sebab lelaki sabun, itulah sabun badan, itulah sabun rambut sabun cuci kereta pun sama sekali. Okey, tak tahu nak kata apa. Ni kita membawa ni orang yang tahu mengenai kecantikan kulit. Bersama kita ialah kita ada Puan Su Rahmat Hamid selaku pengarah urusan Venus Rose Ventures dan juga kita ada Tiara Suraya Scott selaku anak dan juga pengasas Venus Rose Ventures. Apa khabar Mami Su? Khabar baik. Kita panggil dia Mami Su, dia selalu datang sini Mami Su ni Daddy Joe. Alah, Daddy ke? Dan kita ada Suraya. Apa khabar? Terima kasih. Baik, hari ni nak cerita apa ni? Okey, hari ni sebagai mami-mami ni jangan nak ingat makan je bulan puasa ni. Kalau rasa malas-malas ke sikit, Tiara akan cerita hari ni dan kita kena ada 3 skincare yang
paling basic. Yang paling basic iaitu face cleanser, and then moisturizer, and then also sunscreen. Tak boleh malas nak fikir pasal masak je. Yang ni pun nak raya nanti, kita pun nak cantik macam anak-anak, macam Era juga, macam Bejul, Tiara. So that's all hari ini. Mungkin Tiara boleh ceritakan sikit apa yang dibawa hari ini oleh Venus Rose. Okay, so Venus Rose adalah ada 8 jenis produk skincare. Tapi yang ini basic skincare. So set penjagaan kulit yang basic. So semua kulit kena pakai facial cleanser, moisturizer dan sunscreen. Okay, kena pakai 3 jenis ni. Kena tiga-tiga ke? Kalau salah satu tak boleh ke? Tak boleh sebab they all have their own function. Okay. So pencuci muka untuk membersihkan kulit, moisturizer untuk melembabkan kulit, and sunscreen untuk melindungi kulit. Okey. Baru pakai makeup lepas tu lah. Ya, boleh pakai lepas tu. Tapi saya tertarik sunscreen ni sangat-sangat penting sekarang ni. Apatah lagi dengan cuaca kita yang panas lik-lik sekarang Dan sebenarnya sunscreen ni bukan saja kalau sebab saya nak keluar. Walaupun kita dalam rumah pun kita perlu pakai sunscreen, betul tak? Betul, sangat betul. Ya. So kalau kita dalam rumah kita tak pakai sunscreen and then kita pakai benda lain, muka kita tetap akan jadi, dia tak akan sekata, dia tak akan naturally akan jadi licin. Memang sunscreen perlu untuk melembabkan, melambatkan sedikit penuaan. Lepas tu sebenarnya dia juga anti-cancer. Yes, sunscreen anti-cancer because ada 3 jenis UV rays. Kan UVA untuk menuakan kulit, right? It can cause photo aging. UVB yang sunburn, and then UVC. That one is usually filtered out by the ozone layer. But bila kita duduk bawah spotlight ni, ada UV rays juga. So kita kena pakai sunscreen. So sunscreen kita ada infused with vitamin C. Lepas tu dia wangi sangat and tak ada sisa putih. So bila kita pakai sunscreen, tak selesa bila ada sisa putih kan. Betul. Ya, tak sekata lah. So ada hydrating ingredients juga untuk melembabkan kulit at the same time. Jadi perempuan laki-laki boleh pakai produk ni? Both. Kalau awal usia seawal berapa? Puberty, so 12, 13 kat remaja boleh pakai balik tu dah boleh dah. Abang je pakai tak sunscreen? Pakai tak? Saya pakai sunscreen and moisturizer kena pakai. Basic lah, ada basic. Especially kita sekarang musim panas dan bekerja di bawah sinaran lampu-lampu. Betul. Ya, yang 3 ni amat penting. Sebenarnya suami pun boleh beli juga. Bukan untuk isteri je. Saya kadang-kadang saya pakai je rumah saya punya sunscreen semua. Lelaki dia suka pakai orang rumah. Dia sendiri tak ada. Kena belilah Bejul. Itulah dia. Jadi bagaimana nak dapatkan produk Venus Rose ni? Okay, so Venus Rose boleh layari di website venusrosebytiarasuraya.com. Lepas tu kita ada Instagram Venus Rose by Tiara Suraya, TikTok so Beg Kuning, Shopee and then untuk mami-mami yang nak duduk kat rumah tak nak bergerak tapi nak juga menjana pendapatan, boleh je call 012-7090-130 untuk dapatkan macam mana nak jadi stokis, COD ataupun agent, whatever. We are open right now, so boleh aja. Venus Rose ni dah berapa tahun berada di pasaran? Actually R&D very lama, R&D selama setahun, tapi kita baru mula berniaga 1 hari bulan 1 2024. So tak lagi 3 bulan, very baby, masih lagi getting there. Respon macam mana? Alhamdulillah. We can say Alhamdulillah because the way we do it, we go through the family, through the friends, and then now dah mula masuk NLKO, of course, ada dalam Gegar, ada dalam Suria, and then kawan-kawan semua Facebook, and then of course like Tiara said, TikTok, Instagram. We're getting there. The momentum is getting there. Dia ada rambut. Yes. Jadi sebenarnya ini adalah peluang terbaik kepada penonton-penonton untuk nak menjana income. Kerana satu produk ni ialah baru ditubuhkan tahun 2024 dan bukan saja fokus kepada skincare tetapi ada juga orang kata keseluruhan dengan rambut
Jadi saya rasa kalau kita nak jana dalam time-time macam ni, kita tak boleh nak bersandarkan satu income je. Kena ada cabang-cabang lain. Betul kan? Betul sangat juga. Duit kena ada. Dia sibuk dia nak. Tak betul lah. Kalau tak ada duit, macam mana nak beli barang untuk jadi cantik? Ya, true. It's true. It's all working together lah. Cantik and then ada sikit, poket kena tebal sikit, and then kena rajin. Pasal ni kena rajin because umur macam Mami Su, kalau tak start daripada dulu, itulah akan jadi problem later on. Kena start awal. Dari segi harga macam mana? Mampu milik ke mampu tengok je? Madani. The answer is Madani. Harga mampu milik. Mungkin ada kata-kata terakhir ke sebelum kita mengucapkan terima kasih? Memang kena buat tagline kita. Okay. So Venus Rose, beauty in every pose. So beauty in every pose. Cuba buat sikit. Beauty in every pose. Keras kita nak jadi ulas senuk. Okey, terima kasih. Diucapkan kepada Mami Su dan juga Tiara. Thank you, Abang. Semoga sukses terus dengan Venus Rose. InsyaAllah. Jadi, lepas ni kita ada apa ni? Sembang sahur kita. Okey guys, jangan lupa kita ada sembang sahur di TV3. So korang boleh tengok macam mana dia menghadapi cabaran bekerja di luar di bulan Ramadan ni. Bersama dengan siapa tu? Kita akan bersama dengan Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin di Sembang Sahur 11 malam di TV3 dan juga anda boleh saksikan melalui stream, melalui tonton. Dan banyak lagi sebenarnya program yang menarik di TV3 dan juga TV9 sepanjang bulan Ramadan ni. So kita pun raya ni pun best. Kita ada special tau, nasi lemak kopi O raya. So make sure raya ni kena tengok. Sebelum kita raya ni jangan lupalah kalau anda nak saksikan siaran ulangan nasi lemak kopi O ni setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 7.50 malam. Mana tahu tak sempat nak tengok kita. Saya suka tengok YouTube. Dekat YouTube. YouTube ada. By the way, kita habis live lebih kurang sejam kita terus upload. So siapa yang terlepas boleh tengok. Manalah tahu tak puas tengok Era Fazira cantik tu kan. Boleh tengok dekat YouTube, boleh pause tengok cantiknya, sambung balik cantiknya dia. Boleh tengok dekat YouTube. Dia hari ni sebenarnya dia panas sikit sebab semua topik pasal perempuan. Terima kasih juga diucapkan kepada Ella Furniture yang telah menghiasi, mencantikkan studio Nasi Lemak Kopi O. Dan besok kita ada apa Esok kita bawa pisau dan parang. Hai. Kita buat usahawan pisau dan parang. Hebat orang ni, dia buat sendiri pisau dan parang, jadikan satu bisnes dia. Okey, mungkin boleh kita buat bisnes kita pula. Apapun, jangan lupa seperti biasa, Nasi Lemak Kopi O akan menemui anda besok jam 10.30 pagi. So hingga kita berjumpa lagi, Abang Jo. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua setia bersama kami. Kita jumpa esok di Nasi Lemak Kopi O. Bye-bye. Di bulan yang mulia ini, laut pengampunanmu tiada bertepi, rahmat dan nikmatmu tiada terbila, syurga terbuka dengan seluasnya. Tuhanku sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqomah dalam